Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Bidang Aqidah, tajuk Nifaq pada bahagian yang pertama. Mari kita saksikan. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut apakah maksud nifaq, hukum nifaq dan juga dalil mengenai nifaq, mari saksikan video ini. Pada suatu hari, di kampung rambutan ada seorang budak yang sangat pemalas dan nakal yang bernama Kasim. Kasim bekerja mengambil upah menjaga kambing biri-biri. Setiap hari, Kasim akan membawa kambing biri-biri itu ke belakang bukit untuk meragut rumput. Sementara menunggu kambing biri-birinya itu meragut rumput, dia pun duduk berehat di bawah pokok yang berdekatan. Hai, bosannya. Aku tengok biri-biri je hari-hari. Semasa Kasim duduk termenung di bawah pokok itu, tiba-tiba terlintas sesuatu di fikirannya. Atau macam mana nak hilangkan bosan? Tiba-tiba terdengar satu jeritan yang sangat kuat dari belakang bukit. Tolong! Tolong! Ada di jalan! Orang kampung mendengar jeritan tersebut lalu bergegas pergi melihat apa yang berlaku. Kasim! Apa yang berlaku, Kasim? Kamu semua dah kena tipu dengan aku. Cik, berani kau pemainkan kami ya, Kasim? Lain kali kamu panggil kami takkan datang lagi. Keesokan harinya, semasa Kasim membawa kambing biri-birinya itu meragut rumput, tiba-tiba ada sekumpulan serigala datang menyerang. Kasim yang sedang dalam ketakutan itu terus meminta. Tolong! Tolong! Ada serigala kat sini! Biarkan je lah dia tu. Dia nak mainkan kita lagi ni. Jangan pedulikan dia. Jom kita sambut buat kerja. Akhirnya, semua kambing biri-birinya itu dimakan oleh serigala. Kasim hanya mampu melihat tanpa membuat apa-apa. Kasim pulang ke kampung dengan perasaan yang sangat sedih. Kenapa kau ni, Kasim? Semua kambing biri-biri aku dah kena makan lah dengan serigala. Ni semua kerana korang lah tak datang tolong aku. Itulah, Kasim. Lain kali jangan pemainkan kami. Tengok apa dah jadi sekarang. Orang dah tak percaya. Anda semua kena ingat ya, jangan sekali berbohong. Sekali anda berbohong, selamanya orang tak akan percaya lagi. Baiklah, anda telah pun menyaksikan cerita si Kasim tadi. Rasanya ramai yang tahu bagaimana perjalanan cerita ini dan akibat daripada sikap berbohong Kasim itu tadi. Sekarang mari kita lihat apakah dia yang dimaksudkan dengan nifaq, hukum dan dalil mengenainya. Seterusnya, saya akan membawakan anda maksud nifaq, hukum nifaq dan dalil berkaitan dengan nifaq. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan nifaq? Nifaq ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. 2. Hukum nifaq. Hukum nifaq itu adalah haram. Ini kerana bertepatan dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat ini bermaksud, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Baiklah anak-anak, lihatlah
daripada ayat Al-Quran ini, Allah telah meletakkan ancaman mengenai bahaya orang yang nifaq, iaitu dikenali sebagai orang munafik. Yang ketiga, hukum berdasarkan ataupun dalil berkaitan dengan nifaq, kita lihat kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza hadatha kazab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Hadis ini bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Riwayat Al-Bukhari. Di sini dapat kita lihat, Nabi telah bersabda bahawa 3 tanda-tanda munafik, iaitu berdusta, iaitu berbohong. Kedua, mungkir, iaitu memungkiri janji. Dan yang ketiga, khianat. Apabila dia diberikan tanggungjawab dan amanah, maka dia mengingkarinya. Saya akan menjelaskan kepada anda tentang bahagian nifaq. Nifaq itu terbahagi kepada 2. Yang pertama disebut nifaq i'tiqad. Apakah dia nifaq i'tiqad? Nifaq i'tiqad itu ialah tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Di sini, apa yang dapat saya ungkapkan adalah dari segi luaran, dia nampak ketara seperti seorang Islam, berpakaian seperti seorang Islam, akhlak seperti seorang Islam yang sejati. Akan tetapi, dia hanya berpura-pura sahaja beriman. Malahan sebaliknya, dia mungkin menentang Islam. Nifaq yang kedua disebut sebagai nifaq amalan. Nifaq amalan ini sebagai contoh, yang pertama berdusta ataupun berbohong, seperti cerita Kasim yang telah anda saksikan pada awal video ini. Yang kedua iaitu memungkiri janji. Dan yang ketiga ialah khianat amanah. Sekarang mari kita lihat apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan kepada berlakunya nifaq ini. Faktor yang mendorong kepada nifaq yang pertama ialah kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Faktor yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Ini mungkin berlaku kerana perasaan gelap mata, mudah terpengaruh dan sebagainya. Faktor yang ketiga ialah kurang bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Dalam erti kata lain, ada perasaan tamak. Faktor yang keempat ialah haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Kemudian kita lihat pula apakah yang dimaksudkan, apakah yang dinyatakan mengenai perkara yang menyebabkan nifaq. Perkara pertama ialah apabila bercakap dia berdusta. Jadi anak-anak berhati-hatilah ketika bercakap. Elakkan daripada sentiasa bercakap yang tidak benar ataupun berbohong. Perkara yang kedua yang menyebabkan nifaq ialah apabila berjanji,
dia mungkir. Ini kerana janji-janji yang diucapkan tidak dapat ditunaikan kerana tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi pastikan jangan suka berjanji sekiranya kita tidak boleh untuk menunaikannya. Perkara yang ketiga yang menyebabkan nifaq ialah apabila diberi amanah, dia khianat. Jadi, apabila amanah yang diamanahkan kepadanya, maka dia akan mungkiri, akan dikhianati. Jadi, ini adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya nifaq. Alhamdulillah, cukup untuk kali ini video ringkas mengenai nifaq pada bahagian yang pertama. Jadi, pada bahagian pertama ini, saya hanya menerangkan mengenai maksud, hukum, dalil, bahagian nifaq, faktor yang menyebabkan nifaq dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan nifaq. InsyaAllah, kita akan bersambung pada bahagian yang kedua. Saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.